Alangkah sunyi alam kala doa dipanjatkan, 2/3 malam rahmat bertebaran, sujud menyembahmu, air mata berlinangan, hibah sayu dan rindu dalam kekhusyukan. Bangunlah, solatlah, dirikan malammu, istiqamahlah selamanya. Bersyukurlah, insaflah, kau dipilih Allah, mujahadahlah selamanya, mujahadahlah selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur. Pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sedar tak sedar kuliah maghrib kita sudah masuk kali yang ke-100. Ini kuliah yang ke-100 lah ni, ya, di surau Sungai Nyur ni. Kalau nak diikut-ikutkan sudah banyaklah ilmu yang telah kita kongsikan di sepanjang 100 kuliah ini. Kita pernah belajar kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kemudian kita ada belajar kitab Munyatul Musalli. Kemudian kita ada sentuh sikit kitab Kimia As-Sa'adah, juga karya Imam Al-Ghazali. Selepas itu kitab Kifayatul Muhtaj. Dan sekarang ini kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, ada banyak fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan apabila datang ke majlis Taman Syurga ini. Benda ini memang kita kena selalu ulanglah, supaya timbul rasa kegairahan kita untuk datang ke majlis-majlis pengajian di mana-mana sahaja pun. Antaranya kita akan dapat pahala, akan mendapat penghapusan dosa, disukai, didoakan keampunan dan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian datang ke majlis ini lebih baik daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Dapat pula rasa suasana taman syurga di dunia. Bahkan kalau kita datang ke majlis ini, kita terlena pun dapat pahala juga. Terlena pun dapat pahala. Seterusnya kita dapat berukhuwah, bersilaturahim, dapat memakmurkan masjid, memakmurkan, hidupkan surau kita, dapat mengisi masa lapang kita dengan hal-hal yang berfaedah. Kita pun dapat nota. Kita boleh jadi contoh kepada orang lain. Kita sedang berjuang dan berkorban pada jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan salah satu sunnah. Kata hadis Nabi, kalau kita menghidupkan satu sunnah dikala orang lain tak mau menghidupkannya, akan dapat ganjaran pahala syahid. Dan yang paling penting, kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang peringkat yang tertinggi. Dapat pahala pun tak sedap, lagi berbanding dengan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama mengimbas lalu
sebahagian daripada pelajaran yang lepas. Tuan-tuan boleh tengok helaian yang kedua. Antara perkara yang telah kita kongsikan, apakah ilmu-ilmu yang menjadi jalan ke akhirat? Dalam dunia kita ni ada banyak ilmu. Ilmu yang mana yang jadi jalan ke akhirat? Mengikut Imam Al-Ghazali, yang pertama ialah ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah ni apa dia? Iaitu ilmu perihal batin, perihal rahsia, perihal sir. Kita tak tercapai pun tak apa, kita tahu ilmu tu ada. Yang kedua, apakah ilmu muamalah? Iaitu ilmu perihal hati kita. Bukan daging hati tu, tapi hati yang berupa sanubari, perasaan, hati yang itulah nurani. Ilmu muamalah ni kita boleh usahakan, insya-Allah. Dan inilah yang kita akan belajar. Apa akan berlaku sekiranya kita tak ada walau sedikit pun daripada ilmu mukasyafah? Mengikut kata tuan imam kita, dia khawatiri, ditakuti kita akan dapat kesudahan yang buruk. Sama ada meninggal dalam kesudahan yang buruk ataupun di akhirat nanti dapat keputusan yang buruk lah. Macam mana kita nak selamat? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kita kena mengakui ilmu mukasyafah ni memang wujud. Dan yang kedua, kita hormat kepada ulama-ulama yang ada ilmu mukasyafah. Itu pun dah cukup memadai. Tak perlulah kita nak belajar sampai ke tingkat mukasyafah. Kenapa ada juga orang, bahkan sampai ke tahap ilmuwan agama pun, yang mengatakan ilmu mukasyafah ni tak wujud, dia tolak. Kata Imam Al-Ghazali, sebab mereka ni mencintai dunia dan mengikut hawa nafsu. Sebab itulah hati mereka tak terbuka untuk mengakui ilmu mukasyafah dan menerima ilmu ini. Dalam pelajaran ilmu muamalah, apakah dua isi utama pelajaran tu? Yang pertama, kita mengenal sifat-sifat mahmudah. Apakah sifat-sifat mahmudah? Iaitu sifat-sifat yang terpuji pada syarak, sifat-sifat yang baik. Contoh dia macam syukur, qanaah, zuhud dan lain-lain.